Selamat sejahtera semua, nama saya Shuwei dari kumpulan 10. Hari ini kami akan membentangkan hasil kajian yang bertajuk Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat makmur di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang harmoni, sejahtera dan berbilang kaum. Namun negara kita menghadapi banyak cabaran dalam pembentukan masyarakat makmur semasa proses transformasi sosial. Sebelum membincangkan isu ini, marilah kita memahami apakah maksud cabaran, masyarakat makmur dan transformasi sosial. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, cabaran merupakan unsur atau faktor yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi. Selain itu, masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan jarak tertentu. Manakala masyarakat makmur merupakan satu kumpulan manusia yang terdiri daripada berbagai jenis kaum yang telah membentuk satu kesatuan, khususnya dari aspek politik, ekonomi dan sosial bagi membentuk kumpulan yang bersatu padu. Seterusnya, transformasi sosial merupakan proses perubahan antara hubungan, norma, nilai dan hierarki yang dilembaga dari semasa ke semasa. Balik kepada tajuk kita, terdapat 5 jenis cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat makmur di Malaysia ialah dari aspek politik, agama, bahasa, pendidikan dan ekonomi. Cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat makmur di Malaysia adalah dari segi politik. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa dunia politik sememangnya penuh dengan persoalan di mana terdapat pelbagai individu dan masyarakat yang mempunyai pelbagai hala tuju dan kepentingan tertentu. Hal ini demikian kerana parti-parti politik yang wujud sebenarnya demi mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat dan negara. Namun begitu, pada zaman sekarang sebenarnya perkara ini tidak wujud. Walaupun wujud sekalipun tetap amatlah jarang dan susah untuk ditemui. Cabaran ini timbul disebabkan oleh setiap kaum diwakili oleh setiap parti politik yang bertujuan untuk menjaga hak kaum, memperjuangkan nasib bangsa dan menyuarakan pendapat mereka. Hal ini menyebabkan setiap kaum dilihat seperti saling berdendam, bergaduh sesama sendiri, saling membenci, bersangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik semula akibat termakan hasutan dan dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif. Namun begitu, tidak dapat dinafikan terdapat juga parti yang memelihara dan mementingkan perpaduan, tetapi kebanyakan masyarakat kaum memilih untuk menyokong parti kaum mereka sahaja. Selain itu, politik juga boleh mewujudkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Semangat taat setia pada negara Malaysia juga tidak wujud di kalangan etnik kerana masing-masing pasti ingin menabur bakti pada negara mereka sendiri. Oleh itu, lambang bendera Malaysia akan kekal sebagai lambang sahaja jika semua etnik hanya mementingkan hak etnik masing-masing. Semangat perkauman semakin luntur jika penyuaraan tentang kepentingan kaum tertentu dibuat tanpa mengambil kira kepentingan dari semua pihak. Jika isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan dan ekonomi tidak dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, maka masyarakat tidak akan bersatu padu dan sukarlah untuk membentuk masyarakat makmur di Malaysia. Cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat makmur di Malaysia yang seterusnya dapat dilihat dari aspek agama. Malaysia merupakan salah satu negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Tidak dapat dinafikan bahawa wujudnya isu yang timbul dalam kalangan masyarakat akibat daripada kepelbagaian agama di negara ini. Salah satu isu yang timbul dalam masyarakat ini adalah sikap rakyat yang mengutamakan pegangan agama sendiri. Hal ini disebabkan mereka enggan bergaul dengan masyarakat yang daripada agama lain sehingga wujud jurang di antara mereka. Seterusnya ialah amalan atau ajaran yang berbeza. Setiap agama mempunyai ajaran tersendiri daripada agama masing-masing. Namun wujud masyarakat yang mengecam agama lain kerana ajaran kepercayaan agama mereka itu berbeza daripada agama lain.
Keadaan ini menyebabkan wujudnya salah faham antara masyarakat daripada agama lain. Akhir sekali ialah sikap penganut agama yang fanatik. Mereka ini bertindak di luar batas yang diajar dalam agama dan dalam perlembagaan negara. Mereka melakukan keganasan atau menimbulkan salah faham antara agama yang bertentangan daripada ajaran mereka. Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Leo Jajet, nomor metrik saya BB22110367. Saya akan membentangkan tentang cabaran dari segi bahasa. Pertama sekali ialah kepelbagaian etnik. Di semenanjung Malaysia ini kan majoriti lah, etnik mereka cuma 3 lah, kan Melayu, Cina dan juga India lah. Baru tu di Sabah ni kan dia ada 32 etnik. Dia ada lagi macam Karahan Dusun, Murut, Brunei dan banyak lagi. Baru tu di Sarawak ni kan dia ada 28 etnik lah. Dia ada lagi macam Bidayu, Iban dan selainnya lah. Jadi kan banyak etnik ni dia akan mewujudkan lah banyak bahasa yang guna mereka masing-masing. Kedua lagi ialah kekurangan penggunaan bahasa kebangsaan. Pasal kan mereka ni lebih suka bergaul dengan etnik ataupun kaum mereka masing-masing lah. Jadi kan mereka lebih suka menggunakan bahasa ibu mereka lah dalam pertuturan harian daripada penggunaan bahasa kebangsaan. Jadi kan ini akan menyebabkan berlakunya masalah komunikasi lah. Pasalkan mereka ni kurang fasih lah dalam penggunaan bahasa kebangsaan. Jadi ya amat sukar lah bagi mereka untuk berurusan di sektor kerajaan. Contohnya macam di JPN, UTC, hospital dan lain-lain lah. Pasalkan kadang kalau diorang ditanya soalan kan mereka mungkin kurang memahaminya dan juga tidak dapat menjawab lah ataupun memberi respon yang sepatutnya. Baru seterusnya lagi ialah yang mungkin mudah berlakunya konflik. Pasal ya hal ini kerana masalah penerimaan lah ataupun pemberian maklumat semasa berkomunikasi. Jadi ya juga mungkin berlakunya perselisihan faham dan juga baru kemungkinannya berlakunya konflik yang tidak diinginkan. Contohnya lah kan penggunaan kata lah di Sabah ni seperti aku dan kau. Mungkin bukan semua masyarakat di Semenanjung tu boleh menerimanya lah. Pasal ini dia nampak agak kasar sikit lah. Jadi ya amat sukar lah untuk memupuk perpaduan, mencapai masyarakat yang majmuk di Malaysia ni. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang. Jadi bahagian yang seterusnya ialah pendidikan. Bagaimana pendidikan telah menjadi antara cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Dasar pecah dan perintah oleh British telah mendorong setiap kaum menubuhkan sekolah vernakular mengikut kepentingan kaum. Jadi, hal ini telah menyebabkan sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil telah diwujudkan. Dan hal ini turut menyebabkan kaum terpisah dan menjerumus ke arah hubungan masyarakat majmuk yang semakin rapuh. Dan sistem sekolah pelbagai aliran mengikut kepentingan kaum tertentu telah menjejaskan transformasi sosial dan perpaduan di negara kita. Dan seterusnya, sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, rohani dan jasmani dapat membantu dalam proses transformasi sosial. Di antara contohnya adalah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, terutama dalam pembelajaran di sekolah-sekolah untuk membentuk masyarakat yang majmuk. Dan semua aliran sama ada sekolah kebangsaan, sekolah Cina, ataupun sekolah Tamil hendaklah sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi dengan mengadakan aktiviti bersama agar cabaran-cabaran yang dihadapi dapat diatasi dan proses transformasi sosial dapat dipermudahkan. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Tio Jaming, nombor metrik BB22110384. Sekarang saya akan membincangkan cabaran dari segi ekonomi di bawah tajuk cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah pembentukan masyarakat majmuk. Cabaran pertama dari segi ekonomi ialah perbezaan pekerjaan.
kerja yang dijalankan oleh sesebuah etnik adalah berbeza daripada etnik yang lain atas kebiasaan bekerja oleh masyarakat zaman dahulu yang telah diterapkan sehingga kini. Etnik Melayu pada ketika itu menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Manakala etnik Cina pula menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan, dan menggunakan teknologi moden. Bagi etnik India, mereka terlibat dalam aktiviti peladangan di estet getah dan ladang kelapa sawit. Selain itu, perbezaan pekerjaan akan menghalang interaksi yang lebih kerap sesama etnik serta interaksi hanya berlaku di kalangan etnik yang sama sahaja. Seterusnya, cabaran kedua dari segi ekonomi ialah dominasi sektor ekonomi. Wujudnya jurang pendapatan antara setiap etnik dan penguasaan ekonomi yang berbeza. Sebagai contoh, etnik Melayu bekerja dalam sektor pertanian yang mempunyai pendapatan yang rendah, manakala etnik Cina bekerja dalam sektor perniagaan dan perdagangan yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Setiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dan persaingan berlaku dalam masyarakat mengakibatkan setiap etnik saling mencerubui satu sama lain. Setiap etnik masih di ekonomi sara diri iaitu melakukan ekonomi tradisi sahaja secara kecil-kecilan. Nama saya Evarika Jubiri, nomor kad matriks BB22110428. Saya akan membuat kesimpulan bagi cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia pada hari ini terbentuk daripada bahasa, kaum dan etnik. Kepelbagaian ini membentuk kepelbagaian budaya, bangsa, agama dan juga adat resam. Dalam membentuk transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia bukanlah satu hal yang mudah dan juga amatlah sukar. Hal ini kerana cabaran yang dihadapi amatlah mencabar dan cabaran-cabaran ini haruslah dibendung dengan segera. Hal ini kerana masyarakat perlu menjadi negara yang mempunyai penduduk yang hidup dengan harmoni walaupun mempunyai pelbagai kaum di dalamnya. Pihak yang bertanggungjawab seperti ahli-ahli politik seharusnya memastikan perlembagaan persekutuan dijadikan sebagai batu asas dalam merealisasikan Malaysia sebagai bangsa bersatu dalam apa jua perkara yang berlaku. Kesepaduan rakyat sebenarnya terlahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat yang tinggi antara kaum dan juga agama. Oleh itu, keutamaan haruslah diberikan kepada usaha-usaha bagi membina sikap penerimaan serta diiringi dengan nilai keluhuran budi pekerti yang tinggi dalam masyarakat. Keharmonian akan dapat direalisasikan jika setiap individu mempunyai pemahaman yang baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian mereka. Sekian dan terima kasih.